bagi kepada dan adik-adik yang sedang menonton secara langsung dalam program virtual PSN Science Fest 2021. Jadi untuk slide kali ini kami akan bangunkan kepada anda Science Check yang bertajuk Youth and Creative in Engineering Technology. Okay, baiklah, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Fatia sebagai moderator daripada Pusat Sains Negara. Science Check kita pada hari ini akan disampaikan oleh Puan Faizah binti Yaakob iaitu pensyarah daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Dan tanpa mendengarkan masa, saya menjemput moderator dan penceramah daripada Politeknik Sultan Abdul Aziz Shah iaitu Puan Zahira binti Muhammad Ghazali selaku moderator dan Puan Faizah binti Yaakob selaku penceramah bagi sesi kali ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara pengurusi dan saudara moderator daripada Pusat Sains Negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hai semua. Salam sayang dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Hari ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan cerita mengenai sains dan teknologi. Okay, siapa sangka dalam dunia hari ini kehidupan seharian kita banyak dibantu dan banyak dipengaruhi oleh penggunaan mesin, robot dan yang seumpamanya. Sebab tu sekarang kalau kita tengok manusia boleh bina bangunan tinggi-tinggi, kenderaan yang canggih-canggih sebab semua tu berada di hujung jari sahaja. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saudara sekalian, mula-mula hari ini kita akan bersama panel yang akan menceritakan tentang sains dalam kejuruteraan. Kemudian tuan-tuan puan-puan, saudara-saudara sekalian, adik-adik jangan berganjak sebab selepas ini kita akan ada juga game yang best dengan hadiah-hadiah yang menarik yang menanti anda. Okey, jom sekarang kita dengarkan satu cabang sains dalam bidang teknologi iaitu Arduino. Apa itu Arduino? Jom kita persilakan panel kita Puan Faizah binti Yaakob untuk menerangkannya. Dipersilakan Puan Faizah. Terima kasih. Sebelum tu saya sharekan slide dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur saya kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya. Dengan perancangannya, alhamdulillah saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan juga pelajar-pelajar sekolah atau saya senang panggillah anak-anak yang berada di atas talian. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pusat Sains Negara dengan kerjasama Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk saya menceritakan atau saya akan mengupas tentang pengenalan dunia Arduino dan juga aplikasi dalam sains robotik. Okey, terima kasih kepada Puan Moderator daripada Pusat Sains Negara dan juga Moderator daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Puan Nur Zahira binti Muhammad Ghazali. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi, semua dengar suara saya ni? Semua dengar? Kalau adik-adik dengar, pelajar-pelajar dengar, okey, sila angkat tangan. Tam. Okey. So saya rasa di sekolah-sekolah, okey, sama ada di sekolah ataupun institut pengajian tinggi, dah biasa dengar perkataan Arduino. Biasa kan dengar perkataan Arduino ni? Anak-anak murid daripada tahun 4 sehingga tahun 6 dah belajar dah dalam reka bentuk dan teknologi tahun 4 hingga tahun 6. Itu sekolah rendah. Kalau di sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 3 belajar juga RBT. Ada juga diselitkan mengenai Arduino ni, teknologi kejuruteraan Arduino. Okey, pernah dengar kan semua kan? Pernah dengar, mungkin pernah dengar, pernah tengok, pernah lihat, pernah guna Arduino ni di dalam ketika belajar
di sekolah. Mungkinlah dalam 2 tahun ni pelajar-pelajar terhad menggunakan teknologi ni sebab kita dalam era pandemik. Tapi saya rasa bukanlah satu halangan ataupun satu kengkangan kepada pelajar-pelajar untuk kita belajar teknologi tersebut, untuk kita applykan dalam kehidupan kita, untuk kita applykan dalam masa kita belajar supaya kita ni boleh seiring, anak-anak ni, pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar IPTA boleh seiring dengan kemajuan di dalam teknologi. Okey, so saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya ialah Puan Faizah binti Yaakob, merupakan pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam, Selangor. Okey, saya telah berkhidmat di Politeknik selama 20 tahun, okey, di Jabatan Kejuruteraan Elektrik ini. Okey, so kita akan tengok apakah topik yang saya akan kupas pada pagi ini. Okey. Yang pertama, kita akan kenal pengertian ataupun definisi apakah itu Arduino. Sebelum kita nak guna Arduino, sebelum kita nak guna apa-apa, kita kena kenal dulu apa itu Arduino. Kita kena kenal Arduino board, kita kena tahu supaya kita ni lebih kata lebih mudah nak gunakan sesuatu benda tersebut. Okey, kemudian kedua, kita kena kenal pin-pin yang terdapat pada Arduino board tersebut. Yang ini saya fokus kepada board Arduino Uno. Sebab apa? Sebab dia glamour. Kalau ada pelajar-pelajar sekolah pada tahun 5, okey, banyak menggunakan Arduino board lah, Arduino Uno board, sebab dia adalah sebagai pemula ataupun kita kata sebagai beginner untuk seseorang itu membuat sesuatu inovasi projek. Okey, yang ketiga ialah kita perlu kenal juga beberapa jenis papan Arduino yang terdapat di pasaran. Okey. Dan saya akan tunjukkan platform yang sesuai untuk kita buat simulasi apabila kita menggunakan Arduino ini. Okey, nanti saya akan tunjukkanlah contoh-contohnya Dan selepas itu kita akan tengok apakah aplikasi apabila kita menggunakan Arduino kita nak applykan di dalam sains robotik. Dan akhir sekali saya akan sharekan kepada pelajar-pelajar iaitu tentang aktiviti pelajar sekolah dan juga politeknik. Okay, next. Okay. So di sini saya sebelum saya pergi detail lagi saya tengok daripada di buku teks sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, pada tahun 5 RBT tahun 5. Okey, kalau saya tengok pada unit 3 ni dah terang-terang dah mereka belajar tentang reka bentuk pengaturcaraan. Okey, so maknanya murid-murid pada tahun 5 ni dah terror dah pandai dah menggunakan Arduino ni di dalam membuat sesuatu reka cipta, kan? Sebab kebanyakan pelajar-pelajar sekolah ni berpeluang menyertai pertandingan di luar sana dengan membuat reka cipta tersendiri. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok ni kita tengok pelajar-pelajar dalam silibus tu akan membangunkan pengaturcaraan dalam mikropengawal, kemudian ada perkakasan untuk perisian pengaturcaraan, menghasilkan catat alih, membina pengaturcaraan seperti M-Block. Ini dalam RBT tahun 5. Jadi saya lihat ni saya boleh simpulkan di sini bahawa pelajar-pelajar pada tahun 5 ni dah boleh menghasilkan catat alih. Daripada catat alih ini ialah step-step ataupun langkah-langkah ataupun kalau dalam term dia panggil algoritma. Bagaimana daripada catat alih ini kita akan membina pengaturcaraan. Kita akan buat coding je tu. Okey, yang seterusnya ialah pada buku teks reka bentuk teknologi pada tingkatan 2. Okey, dalam tingkatan 2 ni ada dalam unit 2 menerangkan
dan juga pelajar-pelajar memerlukan menghasilkan lakaran reka bentuk elektronik dan juga membina litar simulasi tersebut. Okey. Sebelum kita go through pada apakah itu Arduino, pelajar-pelajar kena tahu sistem tu. Apakah sistem sebenarnya? Ini amat penting. Mana-mana kalau pelajar-pelajar sekolah akan masuk menyambung pelajaran pada sekolah menengah, kemudian sambung kepada universiti ataupun politeknik. Kalau kita nak buat sesuatu projek, kita nak buat satu benda, nak hasilkan sesuatu inovasi, perlu tahu apa tu sistem. Okey, saya takrifkan dulu apakah itu sistem ya. Sistem itu ialah cara atau kaedah yang teratur, okey, untuk melakukan sesuatu bagi mencapai objektif atau tujuan tertentu. Faham ke tidak ni? Faham. Sebenarnya, apakah perkaitan sistem itu dalam pengawal mikro? Okey, sedang cerita kalau kita tengok pada tubuh badan kita, Tuhan telah menciptakan pada seseorang tubuh badan yang lengkap, mempunyai deria. Jadi dalam sistem ini dia mempunyai bahagian-bahagian yang amat penting untuk satu sistem ni dapat menghasilkan sesuatu yang dia hendak. Okey, untuk mencapai suatu objektif perlulah ada satu sistem yang lengkap. Jadi terdapat 3 bahagian utama yang terdapat pada sistem itu. Yang pertama ialah sistem yang dipanggil bahagian masukan ataupun bahagian input. Okey, ini adalah bahagian input yang terdiri daripada sensor ataupun terdiri daripada peranti-peranti input. Okey, kemudian yang kedua dia ada pengawal ataupun kita panggil controller lah, panggil controller. Dan bahagian yang ketiga dia adalah peranti output ataupun pada bahagian keluaran. Ini adalah 3 bahagian yang paling utama untuk melengkapkan satu sistem. Untuk melengkapkan satu sistem. Okey, contohlah dekat tubuh badan kita ni tadi. Tuhan telah menciptakan, telah menganugerahkan pada kita, okey, telah anugerahkan pada kita iaitu 5 deria. Betul kan? Ada 5 deria pada tubuh badan kita. Okey? Siapa nak jawab? Okey, sebentar ya. Mungkin ada soalan teknikal berkenaan dengan internet di sini. Kemudian isyarat-isyarat tersebut akan dihantarkan kepada bahagian controller. Akan dihantar kepada bahagian controller. So controller kat sini dekat tubuh badan kita. Apakah pengawal yang terdapat pada tubuh badan kita? Siapa tahu? Siapa tahu? Otak. Siapa? Yes, pandai. Otak. Otak lah yang kita bau sesuatu lah dekat luar rumah ke, kita tercium sesuatu. So apa yang kita cium, apa yang kita hidu tu dia akan hantar isyarat kepada otak kita. So otak kita ni dia nak buat apa, Wak? Dia nak buat apa? Dia akan baca, dia akan proses apa yang kita bau tadi, apa yang kita hidu tadi, kemudian kita hantar ke bahagian refleksi kita. Kita hantar di bahagian tindakan kita. So katakanlah otak ni dia tahu, oh dia bau busuk, bau sampah lah. So apa tindakan yang akan kita buat? Iaitu tangan kita akan terus tutup hidung. Jari kita akan terus tutup hidung. Oh busuk, dia bau busuk, so dia tutup hidung. Itulah yang terdapat pada sistem tubuh badan kita. So kita ada deria bau, hantar dekat otak, otak faham, otak baca, kemudian dihantar dekat jari kita, so tutup hidung. Sama juga kalau kita gunakan Arduino. Kita gunakan mikro pengawal. Kat luar sana kita nak hasilkan satu projek. So perlu ada juga
bahagian input dan bahagian keluaran. Jadi bahagian input di sini adalah terdiri daripada sensor juga. Okey, terdiri daripada sensor. Contoh kat sini saya letakkan sensor sentuhan. Sensor LDR ni ialah light dependent resistor ataupun pengesan cahaya ataupun pengesan cahaya. Yang ni pengesan cahaya. Okey, pengesan cahaya. Okey. Pengesan cahaya LDR. Okey, kemudian ada switch tekan ataupun switch lah push button. Itu merupakan sensor juga yang jenis tekan, yang jenis kontak yang kita perlu tekan push button. Okey. Kemudian ada GPS, ada sensor suhu, ada sensor apa lagi? Sensor paras untuk mengawal paras air, paras cecair di dalam satu tangki. Tu banyak lagi sensor yang terdapat pada bahagian masukan lah. Kemudian kita ada controller kat sini. So controller kat sini ialah kita gunakan papan Arduino ataupun microcontroller board. So di papan microcontroller board ini sebenarnya ada IC ada IC. Ada yang diterima dan diterjemahkan balik ataupun dihantar balik signal tersebut kepada bahagian output. Output ini kita boleh sambungkanlah ataupun kita sambung kepada LED, kita sambungkan kepada buzzer, kita sambung kepada motor, kita sambung kepada lampu. Okey, contohlah. Contohlah katakanlah saya gunakan sensor suhu, temperature sensor. Sensor suhu, saya gunakan sensor suhu kat sini. Okey, nak kawal suhu bilik lah. Nak kawal suhu bilik. Katakanlah suhu bilik itu kita buat programming, kita codingkan, kita tetapkan lebih daripada 30 darjah Celsius. Bila suhu melebihi 30 darjah Celsius, apakah yang berlaku pada controller tersebut? Apakah yang berlaku pada sistem ini? Agak-agak apa yang berlaku? Isyarat akan dihantar oleh sensor suhu, temperature sensor, So dia akan hantar kepada microcontroller. Okey, so microcontroller ni dia akan baca, dia terima input, dia kata keadaan panaslah dalam bilik ni, apa kita nak buat So dia proses semua dan dia hantar kepada bahagian output. So output kat sini bila sensor suhu kesan lebih 30 darjah Celsius, kita nak kita punya kipas tu bergerak ataupun berpusing, aircon akan on secara automatik. So kat sini dia akan sambung kepada bahagian motor, pada bahagian motor, supaya motor ni bila berpusing ataupun berfungsi, dia akan on, dia akan gerakkan kipas. So kita akan nampaklah kipas kat shilling kita tu bergerak. Macam mana kipas tu bergerak? Macam mana kipas tu boleh bergerak? Sebab dia menggunakan motor. Menggunakan motor untuk dia memusingkan bilah-bilah kipas. Okey, ataupun kita onkan aircon secara automatik, aircon pun berfungsi, dia pun menggunakan motor. So, di sini keywordnya pada dalam satu sistem perlu ada 3 bahagian utama, iaitu perlu ada input, perlu ada controller dan juga perlu pada output. Okey. Boleh Okey, so seterusnya kita pergi kepada pengertian Arduino. Apa itu Arduino? Apa itu Arduino? Semua kena tahulah apa itu Arduino. Sebelum kita dia, iaitu Arduino ialah satu platform elektronik sumber terbuka berdasarkan kepada perkakasan dan perisian yang mudah digunakan. Maknanya di sini Arduino tu ialah platform elektronik yang awak pegang board yang warna biru tu yang dia tulis contoh Arduino Uno tu ialah dia punya perkakasan. Ialah perkakasan dia, hardware dia. So Arduino ni terdiri daripada 2 lah, satu hardware, satu software. Okey, dan hardware dia ni mempunyai rangkaian elektronik. Dekat papan tu ada rangkaian elektronik. Contoh seperti terdapat dia punya USB port,
terdapat dia punya switch. Okey, nanti kita tengok lepas ni. Dan yang paling utama, dekat board tu dia ada microcontroller, micro pengawal ataupun microcontroller. Yang itu dia terdiri daripada IC. IC itu ialah integrated circuit. Di mana IC ni tujuannya adalah bila kita buat coding, kita perlu upload program tersebut pada micro pengawal supaya micro pengawal itu dapat membaca input, dapat memproses input dan juga dapat menghasilkan output yang sesuai apa yang kita nak. So dia akan faham dan dia akan keluarkan. Dia akan baca dan dia akan keluarkan. Jadi keyword kat sini ialah micro pengawal ataupun microcontroller bertugas sebagai otak otak pada sistem tersebut yang dia akan mengendalikan input, dia akan memproses dan dia juga akan mengeluarkan sebagai output. So kalau kita bandingkan dengan tubuh badan kita, maknanya microcontroller itu adalah otak seperti otak kita ni lah. Itu tugasan microcontroller. Okey. So kita dah kenal, dah tahu apa itu Arduino. Okey, terusnya kita pergi, tadi saya cakap Arduino itu terdiri daripada hardware dan software. Kita tengok dulu apa yang terdapat pada hardware Arduino. Jom kita tengok. Okey, ini saya ambil contoh Arduino Uno. Arduino Uno board. Papan Arduino Uno. Okey, so ini papan lah yang warna biru ini ialah papan dia. Kalau bahasa Inggeris kita panggil board. Okey, so mana IC dia ni? Mana IC microcontroller tu? Ialah di sini yang saya petakkan sini. Inilah IC microcontroller untuk Uno. Untuk Uno board. Untuk Uno board dipanggil Atmega 328P. Okey, Atmega 328P. Okey, di mana IC microcontroller ini merupakan 8 bit berasaskan daripada buatan Atmel, di mana chip ini memiliki 32 kilobyte memori dan kemampuan dia papan Arduino ni dia mempunyai IC microcontrollernya yang tersendiri. Yang tersendiri. So maknanya kalau dia Arduino yang lain, dia adalah IC yang dia punya sendiri. Tak sama. Tak semuanya sama. Tak semuanya sama. Dan satu lagi, pada papan Arduino Uno ni terdapat USB serial chip CH340. Ini adalah driver. Driver untuk kita pasang dekat komputer kita. Ini kita pakai USB cable. So perlu download driver CH340 supaya apa yang kita buat program dan download dan upload di dalam Uno ni, microcontroller ni boleh baca dan faham. Itu amat penting lah. Okey. Kita dah tahulah dah mana kat mana Arduino IC microcontroller ni. Jadi kalau nanti balik ke sekolah bila buat projek ke bersama-sama dengan cikgu-cikgu dengan guru-guru, tengok balik. Tengok cari balik yang saya katakan tadi di mana IC microcontroller pada papan Arduino Uno. Okey, next. So, kita kena kenal lah pin-pin yang terdapat pada Arduino Uno tu. Ni saya ambil contoh Arduino Uno. Kenapa? Kenapa? Sebab Arduino Uno board ni dia banyak digunakan di sekolah-sekolah lah. Sebab dia sebagai pemula. Sebagai pemula, sebagai beginner kan. Projek-projek pun banyak menggunakan Arduino Uno. Okey, so kita lihat apa yang ada pada Arduino Uno. Yang pertama ialah port USB cable. Yang pertama ni ialah port USB cable. Apa fungsi port USB cable? Iaitu dia akan communicate dengan komputer kita. Dia akan communicate dengan laptop kita. So apa yang kita program tu nanti kita kena upload menggunakan USB cable. Kita sambung kat sini antara board Uno dengan komputer kita. So kita bila kita dah siap coding, kita kena upload melalui USB port
Dan USB port ni dia akan masukkannya adalah 5 volt sahaja. 5 volt sahaja. Okey, yang kedua ialah jack kuasa. Jack kuasa ni ialah external battery, external power supply yang kita boleh sambungkan. Okey, jadi external power supply ni ataupun bateri luaran yang kita akan sambungkan dekat board Uno ialah voltagenya 7 hingga 12 volt sahaja. 7 hingga 12 volt sahaja. Okey, sekejap Alright. Okey. Kemudian yang ketiga ialah bekalan kuasa. Okey, kalau kita tengok dekat board ni ada pin-pin, terdapat banyak pin. Ni rangkaian elektronik lah ni. Ni ada IC, ni ada IC. Ini ada dia punya kristal, ini dia punya pin-pin untuk jumper, untuk buat sambungan. Kemudian ini ada dia punya diode. Okey. Inilah yang dikatakan hardware Arduino Uno. Ini yang tadi tu Arduino terdiri daripada hardware dan software. Ini hardware dia. So hardware dia terdiri daripada rangkaian-rangkaian elektronik. Okey, so kita ada pin untuk bakalan kuasa ataupun power supply yang terdiri daripada 5 volt, 3.3 volt dan ground. Okey, terdapat juga satu pin lagi iaitu dipanggil atau kalau kita tengok kat sini V-in kat sini ialah voltan masukan yang boleh diberi kat sini ialah sebanyak 7 hingga 12 volt. 7 hingga 12 volt sahaja. Okey, next. Kemudian kita tengok kat sini ada button reset. Okey, reset button ataupun butang reset. So apa fungsi butang reset kat sini? Kat sini adalah untuk bila kita tekan je butang ni nanti program asal akan kembali semula. Apa yang kita coding tu balik dia akan reset pada keadaan awal-awal lagi. Itu fungsi button reset. Kemudian kita akan lihat yang ini. Pin input output digital. Pin input output digital. Okey, pin input output digital pada papan Uno ni terdapat 14 pin. Okey, iaitu daripada pin 0 hingga pin 13. Okey, pin 0 dan 1 ni biasanya adalah untuk komunikasi siri. Okey, komunikasi siri ni biasanya kita boleh sambung kepada BT lah. BT ni apa? Bluetooth. Bluetooth. Kita boleh sambung remote controller kita ni dekat bahagian RX dan TX 0 dan 1. Okey. Dan bila kita tengok dekat pin ni juga ada simbol ni. Ada simbol macam simbol lengkuk sikit. Simbol lengkuk sikit. Ini simbol lengkuk ni apa? Adalah pin yang terdiri daripada 3, 5, 6, 9, 10 dan 11. Pin ni untuk apa ya? Siapa tahu pin ni untuk apa? Pin ni. Pin yang ada simbol ni. Pin ni adalah untuk pin PWM. Pin WM ni apa Pin PWM tu stand for pulse width modulation. Apa tu Apa fungsi kat sini pin ni? Siapa tahu? Saya tak sempat baca. Adalah pin untuk kontrol speed motor. Kontrol speed motor. Okey. Atau kita boleh kontrol kecerahan cahaya. Kecerahan cahaya pada bahagian input. Okey. Cahaya pada LED ya. Kita boleh. LED tu malap tak on, malap terang, terang. Itu terang, malap padam. Itu maksud saya, kecerahan pada bahagian LED. Kan? Okey. So, benda okey, last sekali ialah pin input analog. Okey, pin input analog terdiri daripada 6 pin analog iaitu A0 hingga A5. Okey. Ini kita boleh guna untuk sambung sensor-sensor analog sensor-sensor analog. Okey. Jadi saya dah terangkan, saya dah tunjukkan pin-pin yang terdapat pada papan hardware Arduino Uno. So pelajar-pelajar, saya harap pelajar-pelajar kalau beli ke sesuatu benda, sesuatu microcontroller, kena kenal dulu pin-pin yang terdapat pada board tersebut supaya senang. Senang apa? Senang nak sambung.
Bila nak sambung, kita nak coding. So kita tahu kat mana kita sambung, kat mana kita nak gunakan. So kena kenal dulu. Dah kenal, maka baru jatuh cinta. Okay? Alright. Okay, ini adalah contoh kabel USB dan juga jack kuasa yang digunakan bersama dengan papan Arduino. Okey, yang tadi papan Uno tadi tu kita gunakan USB Type B lah. Ini dia punya USB Type B, kita sambung dekat papan Uno dan ini kita sambung dekat laptop. Dia keluar kita sambung ke laptop. Kemudian ada juga yang menggunakan USB mini, USB micro dan USB Type C. Ini biasanya kalau kita belilah Uno ataupun mana-mana jenis Arduino board dekat luar tu dia datang sekali bersama dengan USB kabel ya. Biasanya kita pastikanlah bahawa pembekal akan hantar bersama dengan USB kabel. Okey, yang ini adalah jack kuasa yang kita boleh sambung dekat power supply tadi. Maknanya kita boleh sambung dengan bateri. Bateri dia tadi berapa? 7 hingga 12 volt sahaja. Okey. Kalau sekiranya kita buat projek lah, takkan kita nak sambung USB kabel sama dengan laptop, letaklah kita akan letak kita punya barang-barang hardware bersama dengan laptop. Jadi tak sesuai. So kita boleh gantikan sebab kita dah upload program kita tadi dekat board Uno, dekat Arduino board. So dekat microcontroller tadi kita dah upload program kita, semua dah siap, dah jadi. So kita tukarkanlah daripada USB kabel ni kepada jack kuasa. Kita gunakan bateri kita. Kita gunakan external bateri untuk membolehkan Arduino board kita berjalan ataupun berfungsi. Kalau tak nak juga, nak guna juga USB kabel, bolehlah kita gantikan. Nak guna juga USB kabel, kita gunakan apa? Kita boleh gantikan dengan power bank. Okey, kita gunakan power bank. Pun boleh juga. Okey, power bank ni dia punya output adalah 3.3 volt. Dan juga 5 volt pun boleh kita sambung dekat board Arduino kita. Alright, tapi kena pastikan bahawa kita dah upload program kita dahulu. Okay, kalau tak upload, dia tak baca lah. Okay. Kemudian kita dah kenal, kita dah tahu pin-pin yang terdapat pada board Arduino Uno. Ini adalah beberapa contoh jenis-jenis papan Arduino. Jenis-jenis papan Arduino. Okay, macam dia adik-beradik dia lah. Adik-beradik mereka lah. Sebab Arduino ini adalah daripada keluarga Atmel. Ini ayah dia lah, Atmel. Ini anak-anak diorang lah. Anak-anak mereka. So ini yang tadi saya dah sentuh, Arduino Uno. Kan kita tengok ada Arduino Pro, Arduino Pro Mini, ada Arduino Mega dan sebagainya. So boleh tak saya nak tanya soalan kat sini? Siapa tahu? Apakah perbezaan yang boleh kita nampak daripada jenis-jenis papan tersebut? Siapa boleh jawab? Perbezaan dia. Siapa nak buka mic, nak jawab boleh buka mic. Kalau tak, boleh jawab dalam kat bahagian chat tu. Apakah perbezaan dia kat sini? Yang kamu nampak lah daripada beberapa jenis papan Arduino. Dari segi apa? Bentuk dia. Apa dia? Bentuk dia. Dia tak dengar. Bentuk dia. Pandai. Siapa tu Bentuk dia. Yes. Bentuk dia. Bentuk dia macam mana tu? Bentuk dia macam mana? Kecil dengan besar. Ya. Yes, satu bentuk ni kita nampak bentuk dia 4 segi. Ada bentuk 4 segi tepat. Ada bentuk 4 segi sama kan, 4 segi. Okey, 4 segi tepat, 4 segi sama. Kalau yang kata ada bulat itu adalah saiz dia lah. Saiz kecil, saiz besar itu saiz dia. Okey, yang paling utama dia apa? Siapa? Kalau nak dapat hadiah kena tunggu selepas saya punya sesi ni. Itu ada hadiah. Okey. Siapa boleh jawab? Yang paling utama. Tadi bentuk, saiz yang paling utama. Kalau kita tengok Arduino Uno ni sama ke dengan Arduino Mega ni? Sama ke dengan Lilipad ni? Siapa nak jawab? Mikro pengawal. Apa dia? Mikro pengawal dia.
Oh pandainya. Hai, bagus-bagus. Itu memang ni maknanya memang dah belajar lah tu kat sekolah. Ya. Ya betul. Adalah dia punya IC. Ataupun microcontroller dia. Ya. Sebab UNO ni kita tahu tadi yang tadi saya cakap ialah terdiri daripada Atmega 328P. Kalau Mega ni dia punya controller je lain. Dia punya adalah Atmega 2560. Kalau Leonardo lain, kalau Pro lain. Jadi IC yang terdapat pada setiap board Arduino adalah berbeza-beza. Adalah berbeza-beza. Dan last sekali, apa lagi? Apakah perbezaan dia? Dan last sekali, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Last sekali. Power supply betul tak? Power supply. Power supply tu sama je 5 volt. Power supply. Yang penting sekali ialah input dan output pin. Okey? Input dan output pin. Contohnya kalau UNO ni kita tahu input output pin dia kita je ialah 14 pin. Leonardo ni input output dia pun sama. Kalau Mega ni dia punya input output lagi banyak. Lagi banyak berbandingkan yang lain-lain ni lah. So dia punya perbezaan adalah daripada segi bentuk, saiz, microcontroller dan juga input dan output pin. Okey, terima kasih pada yang menjawab. Jadi kalau kita nak buat, kalau anak-anak sekolah ataupun pelajar-pelajar nak buat sesuatu projek ataupun inovasi, bolehlah pilih mana yang sesuai dengan sistem yang hendak dilakukan, hendak dihasilkan. Okey. So seterusnya kita akan pergi kepada apakah perbezaan antara mikro pengawal dengan mikro pemproses. Okey. Iaitu dalam mikro pengawal, CPU, RAM, ROM, iaitu ini RAM, ROM ni adalah dia punya memori, pemasa dan peranti input output ni berada dalam satu chip. Dia letakkan semua dalam satu chip ni. Kalau istilah dalam kejuruteraan dia panggil embedded, terbenam. Dia benamkan semuanya dalam satu chip. Tapi kalau microprocess ni yang kita guna komputer, kita guna laptop, dia adalah berasingan. CPU dalam motherboard dia. RAM, ROM dekat dia punya slot. Okey. Pemasa ataupun dan peranti input output kan tempat yang lain-lain. Okey, itu perbezaan yang paling utama. Yang kedua ialah pada bahagian kapasiti. Kapasiti RAM dengan ROM, port input output dekat mikro pengawal dah limited. Dah ditetapkan. Okey, tapi dekat mikro pemproses kita boleh tambah. Macam okeylah, ayah saya nak upgrade lah saya punya komputer sebab saya nak main game lah. Kan? So ayah awak pergi kedai tukarlah. Daripada HDD tukar pada STD, RAM daripada 16GB nak tukar kepada 256. So kita boleh tambah. Input output pun kita boleh tambah, tapi microcontroller tak boleh. Dia limited edition. Okey, kemudian kelebihan mikro pengawal adalah kos dia murah. Sebab dia kecil, macam UNO tu kat pasaran boleh kita dapat dalam RM25. Tapi mikro pemproses boleh tak dapat RM25? Agak-agaknya boleh tak? Tak boleh beratus-ratus lah. Kalau satu laptopnya besar tu pun beribu-ribu. Kalau mikro pengawal nak sebabkan inovasi projek kita hanya dekat RM25 je lah. Okey. Kemudian untuk microcontroller fungsinya ataupun kegunaannya adalah penggunaan khas. Okey. Tapi untuk microprocessor dia adalah untuk penggunaan okey. Boleh jelas ya? Okey. So tadi kita dah kenal hardware. Apakah bahasa pengaturcaraan yang digunakan dalam Arduino? Okey. Yang pertama di sini dia menggunakan apa ni? Bahasa pengaturcaraan berasaskan C ataupun C++. Yang ini adalah platform untuk IDE. Integrated Development Environment. Di mana kalau kita ni sebagai programmer, pelajar-pelajar sebagai programmer, kita buat coding dulu dekat platform ni, kemudian kita compile,
kemudian kita upload dekat microcontroller board tadi. Microcontroller board tadi dekat mana? Iaitu dekat IC Atmega 328 tadi lah. Kita upload coding-coding tersebut, barulah dia boleh beroperasi. Okay. Dia pakai platform IDE ni. Jadi coding kat sini dia tukar dalam bentuk hex. Dalam bentuk hexadecimal. Okey. Yang kedua adalah ini yang biasa digunakan oleh pelajar-pelajar sekolah lah. Menggunakan bahasa berasaskan Scratch ataupun block. Block based programming. Tarik-tarik je blok, dapatlah satu coding, kemudian upload dan buat simulation. Itu nanti saya tunjukkan platform-platform dia. Okey, ini berasaskan blok. So ada dua lah. Ada dua cara untuk kita buat pengaturcaraan ataupun programming di dalam Arduino. Jadi kedua-dua ni merupakan perisian yang percuma, free of charge. Tak payah bayar. Free of charge. Dan kerana apa je free of charge? Kerana dia adalah open source, sumber terbuka. Kalau you all Google je type contoh sistem mengesan cahaya, sistem mengesan suhu, alat mengesan kecurian, banyak coding dekat Google keluar. Banyak orang dah buat coding tu. So kita copy and paste je masuk dekat kita punya coding. Tapi kena bijak sikit lah. Kalau kita ni nak, kita boleh auto. Kita boleh edit kita punya coding tersebut, kita boleh edit. Itu sebab dipanggil sumber terbuka, sebab kita boleh edit coding-coding orang yang terdahulu supaya dia sesuai digunakan untuk kita punya sistem. Jangan kita ambil copy paste tapi kita tak faham. Selalunya bila kita copy paste, kita kena belajar juga sebab copy and paste adalah satu sistem pembelajaran juga. Okay? Alright, seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh platform simulasi Arduino yang boleh digunakan. Ini adalah contoh yang pertama ini. Ada 4 contoh kat sini adalah block based programming. Ini pelajar-pelajar sekolah selalu gunakan. Betul ya? Pelajar-pelajar sekolah gunakan Scratch yang bentuk ada kucing, kemudian M-Block, Panda, Tinkercad dan juga Microbit. Jadi platform ini boleh digunakan sama ada secara online ataupun offline. Okey. Jadi ini adalah berasaskan blok. Tarik-tarik blok kita akan buat coding. Kalau ada masa nanti moderator, puan moderator, kalau izinkan saya nak sharekanlah sedikit contoh tentang platform simulasi Arduino ni lah. Kalau ada masa lah diizinkan. Kemudian ini adalah platform yang lain. Iaitu kalau selalunya pelajar-pelajar IPTA, pelajar-pelajar politeknik menggunakan Proteus VSM. Ini saya mengajarlah pelajar-pelajar saya menggunakan platform ni. Okey. Dia adalah daripada Lab Center Elektronik ni jenis offline. Maksudnya kita kena download dia dulu dalam kita punya komputer. Barulah kita boleh guna. Ini Proteus. Kemudian ada Uno Arduino. Ini pun sama. Kita kena download dulu dekat komputer kita, baru kita boleh gunakan lah. Okey, yang ini pun Arduino IO Simulator pun kita perlu download juga. Okey, dan last sekali Workwe, iaitu daripada Uri Sheikh, dia kena online. Ini platform untuk online sahaja. Okey, so ini beberapa contoh lah, beberapa contoh platform simulasi Arduino yang boleh kita gunakan. Apakah fungsi simulasi ni agaknya? Siapa tahu? Kenapa kita kena simulasi ni? Siapa boleh jawab? Untuk belajar macam hand to hand macam tu. Untuk belajar hand to hand. Okey? Betul? Untuk belajar. Okey lagi? Supaya kita tahu macam mana rupa dia. Kita boleh tahu macam mana rupa dia. Okey? Alright. Lain ada tak? Terus? Belajar secara praktikal. Ya, belajar secara praktikal. Simulasi ni macam orang nak bawa kapal terbang lah. Macam kamu main game lah kan. Ada simulasi kan. So kalau nak bawa kapal terbang, pilot pun dia ada simulasi kapal terbang dia.
So sebelum dia fly tu dia kena ada satu kapal terbang untuk simulasi. Kan? Sama juga dengan kita punya platform simulasi Arduino. Maknanya kalau katakan kamu buat projek, sesuatu projek, sebelum kita sambung dekat hardware kita yang sebenarnya, kita buat simulasi litar kita menggunakan platform-platform yang ini. Supaya ini bacaan dia, kita boleh ukur arus, kita boleh ukur voltan, kita boleh tengok dia punya wave. So daripada situ barulah kita applykan coding kita tu yang betul ke dalam hardware kita. So kita nak tengoklah simulasi tersebut. Okay. So ada yang membagi pendapat. Saya buat social distancing sensor, prototype produk saya menggunakan mikro pengawal Arduino Uno ultrasonic. Yes, bagus. Okay. Okay. I learned quite a lot of programming in the way of Python and Java. Yes, good. Kemudian saya pernah buat coding di Arduino software IDE, Tinkercad. Yes, circuit and tree design and flow logic 6. Banyak feature yang menarik untuk dipelajari. Ya, bagus. Okay. Sebenarnya anak-anak sekalian, pelajar-pelajar sebenarnya okay, boleh explore sendiri. Sebab dekat internet tu dah banyak contoh-contoh yang kita boleh belajar sendiri. Kalau nak tunggu macam saya lah, nak tunggu pensyarah ke, nak tunggu guru-guru kan. Baik belajar sendiri, explore sendiri, lepas tu try. Kita belajar sama-sama kan. Benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ni, better belajar sendiri dahulu supaya kita dapat lagi banyak ilmu. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh aplikasi dalam sains robotik. Saya ambil beberapa sajalah. Kalau tengok kat sini, kita boleh menghasilkan automated plant watering system, kemudian automatic feeder untuk haiwan seperti kucing, anjing ke kita boleh letak kita buat sendiri kat rumah ni. Buat sendiri kat rumah. Yang ni kita buatlah juga untuk tolong mak-mak kita kat rumah tu. Kadang mak-mak kita tak sempat, buatlah projek ni pun boleh juga. Mak mesti suka. Pandai anak saya ni buat projek kan. Budak-budak sekolah, pelajar-pelajar sekolah dah tera-tera dah. Sebab dah belajar programming, dah belajar Arduino, dah boleh buat projek sendiri. Kemudian masuk pertandingan. Okey. Kemudian fingerprint attendant. Okey, ini untuk ambil kehadiran. Kemudian ada DIY Arduino robot buat robot sendiri boleh Okey, next kita tengok kepada yang ini obstacle avoiding robot. Okey. Di mana robot ni bergerak sendiri secara autonomous dan dia akan berhenti apabila terdapat halangan di bahagian depan. Dia mengelak daripada berlakunya kecederaan pada diri dia sendiri. Yang ini tong sampah, okey. Yang ini line follower, robot yang mengikut garisan. Yang ini robot sumo, robot tolak sesama robot keluar daripada gelanggang. Yang ini pula projek ini dilakukan untuk orang-orang yang ride naik basikal sebab kita tahu basikal ada ni tak? Signal kiri kanan ada tak? Tak ada kan? Jadi kita buatlah inovasi. Inovasi untuk pelajar-pelajar sekolah. Bawa basikal lepas subuh tu nak pergi sekolah, bawa basikal gelap-gelap, pakailah ni dekat dia punya jaket. Kemudian bila dia tekan button untuk ke kanan, so kenderaan lain boleh nampak pelajar ni nak ke kanan. So dia kita boleh applykan dekat pelajar-pelajar sekolah ni, boleh buat projek macam ni, applykan dekat kawan-kawan. Boleh lah. Boleh kita suggestkan dekat sekolah-sekolah buat untuk anak-anak yang naik basikal ke sekolah. Okey. Ataupun yang orang suka naik basikal di tepi-tepi jalan pun boleh juga untuk keselamatan diri. Untuk keselamatan diri. Okey. Kemudian ini adalah saya sharekan beberapa gambar yang saya pernah buat bersama-sama pelajar sekolah di sekitar Shah Alam dan juga Kelang. Ini sebelum era pandemik lah. Sebelum era pandemik saya pergi mengajar bengkel-bengkel, mengajar teknologi Arduino dekat sekolah-sekolah lah, bersama dengan pensyarah-pensyarah lain lah. Okey, ini saya di sekolah menengah, di sekolah menengah tingkatan 2 ni. Okey, yang ini adalah aktiviti mingguan pelajar-pelajar di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey, ini pelajar-pelajar saya. Setiap hari Jumaat mereka akan datang di bengkel robotik untuk mengajar pelajar-pelajar junior. Ada pelajar-pelajar senior, sebelum dia keluar tu dia akan mengajarlah pelajar-pelajar junior. Ini memang kita buat setiap minggu. Tapi masa dah pandemik ni kita dah stop lah aktiviti tu. InsyaAllah kalau
tahun depan dah okey semua, kita akan mula balik semula dah. Okey, yang ini pula di mana penglibatan pelajar-pelajar PSA dan juga pelajar-pelajar sekolah masuk pertandingan FIRA Malaysia. Di mana saya menghantarlah tim-tim saya untuk masuk pertandingan robotik. Okay, kalau kat sini kita tengok ini pertandingan robotik line follower dan juga robot dikawal menggunakan remote controller lah dalam jarak jauh. Okay, yang ini pertandingan robot sumo. Okay. Ini contoh, ini saya bagi dalam 2 video. Ini adalah robot sumo. Ini adalah kategori 3 kilo. Kategori 3 kilo. Rasanya pelajar-pelajar pun dah biasa tengok kan robot sumo. Banyak dah pertandingan robot sumo di luar sana tu. Okey. Ini last kali kita masuk tahun 2019 lah. 2019 kita masuk. Okey. So dia tolak robot ni lah keluar daripada gelanggang. Okey. Yang ini pula robot line follower lah. Satu robot di bahagian sini dikawal secara automatik di mana dia akan passing blok-blok ni kepada bridge, dan yang sebelah sini pula dikontrol menggunakan Bluetooth Bluetooth ataupun remote controller, dan dia akan angkat blok tersebut yang dipasing daripada robot automatik tu, dan dia akan masuk kepada lubang-lubang yang telah ditetapkan di sini ya. Semua ni pertandingan ini mengambil masa selama 2 minit saja. Habis tak habis angkat blok tu, terpulang kepada kecekapan robot tersebut. Okey. Kita berharaplah kalau pandemik ni dah beransur pulih ke, harap pertandingan-pertandingan seumpama ini boleh diadakan lagi lah boleh diadakan. Okey. Sebab seronok pelajar-pelajar sekolah ni bersama dengan pelajar-pelajar politeknik belajar dan pergi mengikuti beberapa pertandingan lah di luar sana. Okey. Inilah sebahagian contoh yang video yang saya boleh sharekan aktiviti pelajar-pelajar saya ya. Okey. Okey, kejap. Okey, selain daripada tu, masa era pandemik, masa PKP 1, 2 dan 3 dah, okey, saya rasa kebanyakan sekolah pun dah tak masuk dah ataupun terhad ataupun kengkangan disebabkan pandemik, ramai dah tak banyak masuk pada pertandingan-pertandingan inovasi di luar. Tapi alhamdulillah saya ambil kesempatan kat sini sebab saya ada masukkan 2 orang pelajar daripada sekolah Teluk Panglima Garang dan Sekolah Rawang Selangor ni masuk dalam pertandingan robot sing anjuran Politeknik Ungku Omar pertandingan secara online. So dekat pertandingan robot sing ni ada 3 task yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar inilah. Jadi mereka ni akan buat lita menggunakan Tinkercad, kemudian dia kena buat simulasi dan dia perlu rekod apa yang mereka buat. Kena buat screen recording lah. Kena edit video tersebut dan kena upload di dalam YouTube channel masing-masing. Itu task-task yang perlu dilakukan oleh pelajar-pelajar secara virtual online. Jadi sebenarnya kalau kita nak, kita boleh buat. Kalau tak nak, kita duduk diam je lah. Itu sajalah. Jadi sebab inovasi ni dia seiring dengan era pandemik. Kalau tengok dulu tak ada pun kita nak cek suhu bila masuk kedai kan. Nak cek suhu, nak scan masa sejahtera. Bila ada je coronavirus, terciptalah alat pengesan suhu nak masuk kedai runcit pun kita kena scan suhu kita. Itu semua adalah teknologi. Teknologi merentas era pandemik. Itu yang boleh saya katakanlah. Okey. Ini juga saya buat mini project bersama dengan student-student PSA. Saya buat secara virtual online juga. Mereka ni menghasilkan robot sumo. Robot sumo di mana robot ni kena tolak 10 biji cawan tu di luar gelanggang. Jadi mereka ni akan present secara online di rumah masing-masing.
dan mereka akan conduct sendirilah, ikut masa yang diberikan adalah selama 2 minit saja. Berjaya atau tidak robot ini menolak 10 biji cawan, kita tengok kemampuan kecekapan robot mereka lah. Ini alhamdulillah saya dah buat pada sesi semester lepas semester lepas pada bulan 5 itu dengan pelajar-pelajar saya ni lah. Kita buat secara virtual online. Okey, adakah masa saya ada lagi ke? Sebab saya nak nampaknya masa amat mencemburui kita. Oh ya ke, saya ingatkan nak tunjukkan apa tu Tinkercad tu. Awak boleh tak saya tunjuk sikit je? Boleh ke Puan Nur Zahira, sikit saja? Okay, tapi saya rasa pelajar-pelajar dekat luar sana dah kenal lah platform Tinkercad tu. Okey, nampak ke paparan saya ni? Nampak. Okey, nampak So yang ini adalah kalau katakanlah kita nak buat simulasi simulasi tadi, kita type je Tinkercad. Tinkercad ni dia free software, tapi dia kena guna online lah Tinkercad. So kita kena login dulu. Macam saya ni, saya dah ready login. Okay, so pelajar-pelajar boleh lah buat circuit 3D design. Kalau dah siap projek, kita boleh buat 3D design menggunakan platform ni. Okey, yang macam circuit ni pun dah banyak circuit dah saya kat sini. Okey, saya gunakan, okey, saya buat sebenarnya saya nak tunjukkan tapi tadi moderator kata masa mencemburui kita tu. So saya ni lah dapat tunjukkan inilah saya punya platform. Saya mengajarlah sikit untuk pelajar-pelajar sekolah yang mana tadi mereka buat masuk pertandingan virtual online tu, saya ajar basic-basic. Lepas tu mereka buat sendiri. Tak adalah saya bagi saya punya coding, tak ada. Mereka yang buat sendiri, mereka buat sendiri kat rumah. So saya hanya memantau sahaja. Yang keduanya saya nak tunjukkan apa tu? Uno Arduino Sim. Ini pun percuma, pun boleh. Uno Arduino Sim ni. Okey. Yang ini dibangunkan oleh pelajar-pelajar daripada Queen's University. Queen's University, okey. Kat sini kita kena download dululah dia punya program dia ni. Dia punya file dia. Kalau tengok ni file dia ni daripada dia selalu di-upgrade. Pelajar-pelajar universiti selalu upgrade. Jadi the latest pada 9 Julai. Pada 9 Julai. Jadi saya dah buat satu tapi nampaknya masih tak sempat lagi. Saya tak sempat nak tunjukkan, saya tak sempat nak share kan. Ini adalah contoh dia punya platform. Contoh platform dia ni. Tapi kat sini coding dia bukan pakai blok. Kalau Tinkercad tadi tu dia pakai blok Tapi untuk Uno Arduino Sim ni dia pakai IDE punya platform. So kita type kat sini. Yang ini dia punya layout lah. Layout Arduino Uno kat sini. Tapi kita boleh tukar kat sini bahagian kita boleh tengok lah bahagian nak tukar dia punya IC kat sini kita boleh tukar. Tengok ni, board dia ada 2 jenis sahaja. Uno dan Mega. So kalau kita klik pada Mega je akan keluar Mega lah. Ini Arduino Mega. Kemudian contoh Uno pun daripada version 1 hingga version 3. Uno version 1 hingga version 3. So kita boleh pilih yang ini. Kemudian kita boleh tengok dia punya input output device. Ini dia punya default lah yang telah ditetapkan dekat dalam board ni. Kalau nak tukar, kita akan try tukar lah. Push button dia ada 2, switch resistor. Okay. Ini semua pada bahagian input dan output device dia. Ini Uno Arduino Sim. Okay. Dan macam ni, kalau saya tunjuk sikit je tunjuk sikit lagi. Kemudian yang ini adalah bahagian nampak ni. Saya dah coding kan, saya nak LED itu menyala running light. On, off, on, off. 3 LED nampak Nampak ke? Dia akan on dan off. LED 13 on, lepas tu off. LED 12 on, lepas tu off. LED 11 on, lepas tu off. Okay. Ini bahagian coding dia. Ini platform Uno Arduino Sim. Okay. Kemudian yang biasa saya guna masa saya mengajar embedded robotik dekat Politeknik, biasanya pelajar-pelajar akan menggunakan platform Proteus.
platform Proteus, ini adalah Lita dia yang kita buat kat sini. Tapi bahagian Proteus ni kalau kita nak gunakan Arduino, kita perlu installkan library Arduino di dalam Proteus dulu. Sensor-sensor yang kita nak gunakan, kita perlu install di dalam library pada Proteus. Baru dah dia boleh baca dan kita boleh lukis Lita dia. Kemudian kita nak coding dia, kita gunakan platform Arduino IDE lah, kita upload di sini. Yang ini kita upload kat sini. Saya rasa saya tak pasti boleh run ke tak boleh run ni. Tak boleh sebab saya tak buat coding lagi. Okey. Okey, saya rasa itu sajalah Saya rasa itu saja perkongsian saya pada pagi ini, sedikit sebanyak insya-Allah saya berharap perkongsian saya pada hari ini dapat memberikan input ataupun memberikan manfaat kepada pelajar-pelajar yang berada di atas talian. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Sains Negara dan juga Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah kerana sudi menjemput saya pada pagi inilah. Kalau ada apa-apa nak tanya soalan bolehlah kot. Ada masa lagi ke nak tanya soalan ni? Okey, boleh juga type di ruangan chat kalau ada soalan. Kalau ada soalan ke nak bagi pendapat ke apa ke boleh juga. Sudah saya baca di bahagian ruangan chat ni. Okey. Ada juga menggunakan IoT, betul? Okey, menggunakan IoT aplikasi ThinkSpeak. Ya, baguslah. Natasha, kemudian ada juga mendapat tempat pertama. Natasha kalau tak salah saya sini mendapat tempat pertama dalam kejohanan E-Stream Wave IoT 2021. Tahniah. Yang dianjurkan oleh Universiti Petronas. Okey. Tahniah. Okey. Ada apa-apa soalan ke? Saya harap penerangan ni saya jelaslah. Mungkin dalam masa 1 jam saya nak sharekan cara penggunaan virtual online tu tak sempat. Saya ingat saya sempat kan. Rupanya saya tak sempat lah. Tak sempat sebab masa tu terlalu limited untuk saya menunjukkan secara hands on. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Faizah binti Yaakob atas perkongsian yang amat menarik sangat ni tentang Arduino ni. Sebenarnya tak cukup, rasa macam nak tahu lagi apa yang ada dalam Arduino, tetapi apakan daya, masa amatlah mencemburui kita. Okey. Baiklah, kita dah ucapkan terima kasih pada Puan Faizah. Sekarang kita akan terus kepada acara yang seterusnya, iaitu kita akan bermain satu games, bersama para pendengar, para peserta yang berada bersama kita hari ini. Anda semua, saya nak jemputlah untuk menyertai game ini sebab game ini menyediakan hadiah-hadiah yang menarik untuk diberikan kepada anda. Jadi untuk itu saya akan serahkan program ini untuk acara game ini kepada Puan Rabiatul Adawiyah binti Rosli dan Puan Nur Aisyah binti Ahmad untuk mengendalikan program ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, first of all, saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis iaitu Puan Nur Zahira Muhammad Ghazali, dan terima kasih juga kepada Pusat Sains Negara kerana memberi peluang kepada PSA untuk berkolaborasi untuk program ini. Jadi untuk tidak melengahkan masa, sesi seterusnya adalah Mathematics. Okey, Mathematics ni adalah combination mathematics dan Kahoot. Jadi sesi ini adalah pertandingan kuis matematik melalui aplikasi Kahoot. Okey, untuk sesi ini kita buka kepada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah pelajar sekolah. Khasnya adalah pelajar sekolah menengah, dan kategori yang kedua adalah untuk pelajar politeknik.
So untuk sesi yang pertama ni kita akan buka soalan kepada pelajar politeknik dahulu, and then selepas sesi Kahoot saya akan share semula poster ni sebab saya nak 3 pemenang utama untuk imbas kod QR ataupun boleh type link ini ataupun kalau tak sempat just hubungi saya untuk bagi details. Okay? Okay, untuk first timer boleh pergi dekat Kahoot, play Kahoot, enter game pin here. Okay, sebab untuk you play this game iaitu Kahoot, okay, you all kena enter game pin. Okay, saya tunjuk dulu lah ya. Okay, and then seterusnya saya prefer you all ada 2 device. Device yang pertama you all ada PC sebab di PC ini yang saya share ini akan nampak soalan dan juga option jawapan. Dan device yang kedua contohnya you all guna phone, you all hanya akan nampak 4 color ini sahaja. Pelajar politeknik dahulu. Boleh ke? Dengar ke suara saya? Boleh. Boleh? Okay. Boleh. Okay, mari kita cuba. Untuk pelajar politeknik, untuk pelajar sekolah, stay tune dahulu. Selepas ni kita akan play untuk kategori pelajar sekolah. Nampak tak kod dia? 3153924. Okay, kita bagi masa dulu lah ya. Okay, around 1 minute ke? Okay, yang lain jom-jom untuk join. Sebab ada hadiah menanti pemenang. Okay, ada Nazif cantik, ada Izzah, ada Dino, ada Natasha. Penguin ku comel pun ada. Mesti comel kan? Okay, masih ada yang masuk. Kita tunggu sekejap. Okay, welcome to the game. Okay, kita dah ada 62 player. Okay, ada lagi? Okay, welcome to Kai. Baru join. Okay, ada lagi? Z. Okay, ini Ring, Tasha. Okay, dalam kiraan 10, saya akan start ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so cukup 70, kita akan start. Good luck untuk semua. Okay, first question, how many individual blocks does this cube consist of? Okay, 12, 18, 27, 36. Okay, 3/3 player mendapat jawapan yang betul. Very good. Jawapannya adalah 27. Okay, Aiman Salim lead for now. Okay, second question. The largest number of 7 digit is?
Okey, tengok betul-betul. Jangan jawab soalan dengan careless. Tengok betul-betul. Okey, jawapan yang betul adalah 1,10,001. Okey, 48 player menjawab soalan yang betul. Okey, Aiman Salim remain leads sekarang ni. Okay, question number 3. The ratio of concrete to water is 1:2. If 145 kilogram of concrete being used, how much water needed? Ratio. Okay, jawapan dia adalah 290 liter. So untuk kahut ni kita memang nak kepantasan menjawab dan jawapan yang betul lah ya. Okay, next question. Wow, Aiman Salim, very good. Dah dikejar oleh Ruben Roy. Okay, soalan seterusnya. Jimmy reads 2 page every 5 minutes. How many page will Jimmy have read after 25 minutes? Two page every 5 minutes. Okay, very good. 46 jawab dengan betul. Okay, wow. Amazing, good job Aiman Salim. Okay, seterusnya. Which one of the 4 choices make the best comparison? Pitch is to HCAEP is S46251 is to. Tengok kedudukan hurufnya. Saya bagi hint. Tengok kedudukan hurufnya. Okay, 25 orang menjawab dengan tepat. Okay. Yes, very good. Aiman Salim, the second one, Juni, the third one is Anik, dan di follow oleh Nanas and Izzah. Okay, seterusnya. Soalan yang ke-6. 105 to the power of 0 equals to what? Power of 0. Okey, jawapan yang tepat adalah 1. So nilai yang betul adalah 23 pelajar. So kita teruskan. Okey, kita teruskan. Question 7. How many sides does a nonagon have? Nonagon. Okay, nonagon ada 9 sides. Okay, next question. Which of the following equals to 5.93 times 10 to the power of -3? Okay, gerakkan perpuluhan dia. 10 to the power of -3. Okay, 38 player menjawab dengan betul. Very good. Tanya. Okay, Aiman Salim, the remain. Okay, which of the following equals to 5/6? 5/6.
Okay, last question I think. Okay, last question. Question number 10. If 3x plus 5x equals to negative 8, then x plus 1. Okay, kita apply algebra sikit sebagai penutup. Okey, jawapan yang tepat adalah 11. 11 orang saja yang jawab dengan betul. Jawapannya adalah kosong. Okey, kita tengok pemenangnya. Okey, tempat yang ketiga adalah Haris, Tahniah. Tempat yang kedua adalah Juni. Tempat yang pertama mengekalkan kejuaraan saya rasa Aiman Salim. Saya. Tahniah. Okey, 3 pemenang ni. Menang. Adalah 3 info berkaitan. Okey, untuk pelajar sekolah stay tune. Kita akan buat kategori yang kedua. Okey, dah ke 3 pemenang? Siapa tadi? Aiman, Juni dan Haris. Ini pelajar sekolah. Okey, imbas kod QR. Ataupun paling senang ambil saja nombor telefon saya, WhatsApp atau call saya. Kepada peserta yang lain, tahniah juga, anda juga hebat. Okey, kita insya-Allah kita jumpa di sesi yang akan datang. Okey. Kita cuba yang kategori yang kedua. Okey, yang ini kita cuba untuk adik-adik pelajar sekolah menengah khasnya. Tapi kalau ada pelajar sekolah rendah pun nak join, dialu-alukan. Okey, nombornya adalah 81169. Ada ke adik-adik pelajar sekolah di sini? Ada, Nafisa. Ahmad Zafran, Sufian, confirm menang. Cikgu suka sangat confidence tu. Lagi-lagi ada Putri, ada Mal, ada lagi tak kita punya another participant? Ada Putri Mariam. Confirm nombor 2. Patutnya awak tulis, saya cantas. Confirm menang tu. Okey, ni Halisha ada, Awish. Okey, kita tunggu lagi. Mungkin ada lagi yang nak masuk. Dah bayar plan B dah. Okey, dalam kiraan 10 saya akan tutup. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita cuba bismillah. Good luck semua. Question number 1. 7 plus 2 times 4 equal to?
Okey, 14 peserta menjawab dengan betul. Tahniah. Okey, seterusnya. Question number 2. 12 minus 42 divided by 6 equal to? Okey, 8 peserta menjawab dengan tepat. Kita tengok. Okey, tempat pertama adalah Ahmad Zafran. Seterusnya. Question number 3. 5 times bracket 2 plus 3 close bracket minus 4 equal to? Okey, 19 peserta menjawab dengan tepat. Tahniah. Okey, kita ada pemenang yang baru. Okey, seterusnya yang lain. Cahaya. Okay, what is 0.75 as a fraction in its simplest form? Simplest form. Okey, tahniah 14 peserta menjawab dengan tepat iaitu 3/4. Okey, mengekalkan kejuaraan. Seterusnya, soalan yang kelima. Round 91.03617 to 3 decimal places. 3 decimal places. Okey, jawapannya adalah 91.036. Hanya 8 peserta sahaja menjawab dengan betul. Tak apa, kita cuba lagi next question. Okey, kita ada pemenang yang sama. Okey, yang confirm nombor 2 ni memang nombor 2 ya. Okey, good luck untuk dapatkan nombor 1. Okey, soalan yang ke-6. Round 382 to one significant figure. Option 382, 300, 400 and 380. Okey, hanya 4 orang sahaja menjawab dengan tepat. Wow, hebat. Okay, seterusnya. Question number 7. A hockey team won 6 games and lost 8. What is the ratio of wins to number of games? Okay, I highlight ratio of wins to number of games. Wins to number of games. Hanya 2 peserta sahaja menjawab dengan tepat. Okey, rasionya adalah 3-7. Sebab soalannya adalah wins to number of games. So number of games kena tambahkan yang menang dan yang kalah. Okey, seterusnya. Okey. Sekejap adakah hang? Okay, it's okay. Saya just nextkan dahulu. Mungkin yang ini tak nampak. Okay, question number 8. Choose all the fraction equivalent to 4/5 except. Okay, kecuali.
Okey, jawapan yang tepat adalah 24/25. Okey, kita ada pemenang yang sama, yang lain. Jom. Kita cuba dapatkan tempat yang pertama. Apa pun tahniah. Okay, question 9. 1 inch equals to what cm? 1.25, 2.5, 1.5 or 2.4? Okey, jawapan yang tepat adalah 2.5. Okey, 8 peserta menjawab soalan dengan betul. Okey, kita ada pemenang yang baru, yang lain. Kita teruskan perjuangan. Ada lagi soalan? Okey, soalan yang terakhir. 5 miles approximately 8 km. How many miles are equal to 24 km? 5 miles equal to 8 km. How many miles are equal to 24 km? Okey, hanya satu peserta sahaja menjawab dengan betul. Jawapan yang tepat adalah 15. Okey, kita tengok 3 pemenang utama. Tempat yang ketiga adalah confirm nombor 2. Tempat yang kedua adalah Icha. Tempat yang pertama adalah Cassandra. Tahniah untuk ketiga-tiganya. Okey, yang lain tahniah juga dan terima kasih kerana menyertai pertandingan Microhotics. Okey, untuk Cassandra, Icha dan confirm nombor 2, please scan kod QR code ini ataupun terus hubungi saya. Ataupun kalau rajin nak type link ni pun tak ada masalah. Okey, tahniah kepada semua peserta. Terima kasih. Dan akhir kata, terima kasih kepada semua audiens, pelajar-pelajar sekolah menengah, rakan pensyarah, cikgu-cikgu yang menyertai slot hari ini. Ilmu Arduino yang sangat membuka mata kita dan seterusnya sesi Microhotics. Harapnya semuanya berpuas hati dengan sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pas kepada Wakil Pusat Sains Negara. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Zahira, Puan Faiza dan terima kasih diucapkan kepada Puan Faiza dan tim Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di atas perkongsian mengenai teknologi kejuruteraan Arduino dan aplikasinya dalam sains robotik. Semoga ilmu dan perkongsian ini dapat dimanfaatkan kepada semua. Jadi baiklah, sebelum saya akhiri slot ni, saya nak minta semua penonton untuk mengisi borang maklum balas yang terdapat pada chat box. Ada. Ya, ada. Baiklah, seterusnya pada pukul 2.30 petang nanti kita akan adakan slot sains chat juga yang bertajuk Islam dan Sains Astronomi. Jadi jangan lupa saksikan dan jumpa anda di sana. Terima kasih. Jangan banyak. Saya boleh tengok ada senang menang tak boleh dekat game kita. Mana? Dah tak ada dah. Dah left. Ambil 3 pemenang je lagi. Mana dia tak ada collection. Tak ada, dia ada 3, lepas tu ada 2 runner up macam Terima kasih semua boleh apa nak? Kita orang meramaikan majlis. Lepas tu? Berdua. Akak? Kira nak sekolah lah, kononnya terror. Tak apalah.